Sirih Pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Mustar bin Mahmud selaku pengarah ILP Miri. Yang berusaha Encik Muhammad Sayono bin Sunardi selaku penolong pengarah BPPL, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua bahagian, para pengajar, dan para pelajar yang dikasihi sekalian. Syukur kita kehadrat ilahi dengan kerana limpah kurnianya dapat kita berkumpul dalam perhimpunan bulanan pelajar bagi Februari 2021. Bagi memberkati perhimpunan kita, saya ingin mempersilakan Encik Muhammad Fadli bin Abu Hassan bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, di hari ini kami menadah tangan memohon rahmat-Mu. Limpahkanlah taufik, hidayah-Mu, petunjuk dan inayah-Mu kepada kami. Engkau cucurilah rahmat dan rahim-Mu ke atas majlis perhimpunan ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya Allah, kami memohon dari-Mu, makmurkanlah kami dengan limpahan rahmat kasih-Mu. Tautkanlah ikatan ukhuwah dan silaturahim antara kami. Jauhilah kami dari segala sifat mazmumah, hasad dengki, fitnah, umpat keji dan segala yang membawa bencana kepada kami. Sedarkanlah kami di atas segala kesalahan dan kesilapan yang telah kami lakukan. Ya Allah, sesungguhnya kami telah banyak membuat kezaliman terhadap diri kami sendiri dan tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau. Curahkanlah keampunan dan belas kasihan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami, dan Maha tinggi. Maka bagi Engkaulah segala pujian di atas apa yang Engkau hukumkan. Hindarilah kami daripada musibah dan wabak penyakit, khususnya wabak virus COVID-19. Dan hindarkanlah kami daripada kejatuhan ekonomi dan ujian dari segi zahir maupun batin. Di negara kami ini, khususnya di negeri Sarawak dan juga di institut kami yang tercinta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Encik Muhammad Fadli bin Abu Hassan di atas bacaan doa sebentar tadi. Sidang hadirin diminta untuk berdiri bagi menyanyikan 4 rangkaian lagu, iaitu lagu Negaraku, Ibu Pertiwiku, lagu JTM, dan lagu ILP Miri, serta diiringi dengan bacaan ikrar pelajar.
panjangmu kuku di bumi, menjadi lambang ilmu dan bakti gemilang LP-Miri. Karenamu kami di sini mengotak kata dan janji, mengasuh diri untuk berdiri menjadi warga berbakti. Biar ilmu dan kemahiran bergerak pantas seiringan, dalam dada, dalam jiwa kami anak wawasan. Bersama kami ikrarkan janji dipenuhi keikhlasan, akan kami perjuangkan namamu kan dijulang. Biar ilmu dan kemahiran bergerak pantas seiringan, dalam dada, dalam jiwa kami anak wawasan. Bersama kami ikrarkan janji dipenuhi keikhlasan, akan kami perjuangkan namamu kan dijulang. Keranamu kami di sini mengotak kata dan janji, mengasuh diri untuk berdiri menjadi warga berbakti, menjadi warga berbakti. Seterusnya, majelis menjemput saudara Abang Azri bin Abang Raya bagi memimpin bacaan lafaz setiap pelajar. Dipersilakan. Bahwasanya kami pelajar di LP-Miri berikrar mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak LP dengan jujur dan ikhlas, mematuhi segala peraturan tata tertib yang telah termaktub di dalam buku peraturan tata tertib pelajar, memastikan bahawa kami akan berusaha untuk belajar dengan rajin dan tekun hingga mencapai kejayaan, sentiasa berkelakuan baik, menjaga adab, bersopan santun sesama pelajar dan terhadap semua kaki tangan masyarakat, mematuhi segala arahan dari pihak pengurusan LP dari semasa ke semasa, berusaha meningkatkan nama dan imej serta memeliharanya supaya LP ini dikenali dan dihormati oleh masyarakat. Down. Terima kasih diucapkan kepada saudara Abang Azri bin Abang Raya di atas bacaan ikrar sebentar tadi. Seterusnya, majlis menjemput Encik Muhammad Sayono bin Sunardi selaku penolong pengarah DPPN untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis yang berusaha, Tuan Pengarah kita Encik Mustal bin Mahmud, Timbalan Pengarah Operasi Encik Vivian Dana Anak Bungsu, Timbalan Pengarah Latihan Encik Wat Anak Ramba, semua ketua jabatan, semua ketua bahagian, seluruh warga kerja LP-Miri dan seterusnya kepada para pelajar yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dalam pagi ini kita dapat menjayakan majlis perhimpunan bulanan pelajar dengan bersama dengan pengarah bagi bilangan 1 tahun 2021. Alhamdulillah, syukur. Walaupun perhimpunan pada kali ini agak berbeza dengan perhimpunan yang sebelum ini,
Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam alam maya ini secara rakaman dengan jayanya. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan beberapa maklumat yang penting untuk diambil tindakan daripada pelajar semula. Perkara yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah berkaitan dengan sistem pembelajaran dan pengajaran. Untuk makluman semua, mengambil kira faktor ataupun keadaan semasa, sistem pengajaran dan pembelajaran kita akan jalankan secara hybrid, yang mana untuk subjek teori akan diajar melalui kaedah online, sementara untuk subjek amali pula kita akan adakan melalui bersemuka dengan pembahagian kumpulan kecil, yang mana kumpulan ini akan hadir ke bengkel mengikut jadual yang berperingkat. Suka saya ingatkan kepada para pelajar supaya sentiasa merujuk kepada ketua bahagian masing-masing untuk mengetahui jadual pembelajaran masing-masing. Sehubungan dengan itu, pihak institut juga telah menetapkan semua pelajar adalah diwajibkan untuk tinggal di asrama. Perkara ini kita ambil memandangkan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang kita jalankan pada masa ini tidak menggunakan kaedah hybrid, yang mana jadual pengajaran mungkin berbeza di antara pelajar dengan pelajar yang lain. Jadi, untuk memudahkan pelajar mengikuti kelas ini, kita wajibkan pelajar tinggal di asrama. Selain itu, kita mengambil langkah ini bagi faktor keselamatan supaya mengurangkan pergerakan keluar masuk pelajar dari kawasan ILP Miri. Itu berkaitan dengan PDP. Yang keduanya berkaitan dengan aktiviti riadah petang selepas waktu latihan. Buat sementara waktu ini, mengikut SOP yang telah ditetapkan, pelajar adalah tidak dibenarkan untuk melakukan aktiviti sukan secara berkumpulan ataupun sukan yang melibatkan sentuhan. Walau bagaimanapun, para pelajar boleh melakukan aktiviti seperti jogging ataupun walk out secara solo ataupun tidak melibatkan kumpulan yang besar. Saya harap pelajar boleh mengikuti SOP yang telah kita tetapkan. Perkara yang ketiga berkaitan dengan outing dan bermalam di luar sepanjang tempoh PKPB ini. Jadi suka saya nyatakan di sini bahawa untuk outing dan bermalam di hujung minggu adalah tidak dibenarkan buat sementara waktu ini. Walau bagaimanapun, pihak institut membenarkan ibu bapa pelajar untuk menghantar barang keperluan ke institut mengikut hari Sabtu dan Ahad pada pukul 10 hingga pukul 12 tengah hari. So, ibu bapa yang ingin menghantar barang keperluan kepada anak masing-masing boleh berbuat demikian pada setiap hari Sabtu dan Ahad jam 10 hingga 12 tengah hari. So, barang-barang keperluan ini kita akan kumpulkan di pondok pengawal, dan pada pukul 1 sehingga pukul 3 petang, pihak pengawal bersama dengan warden akan mengedarkan barang ini ke asrama. Jadi, suka saya ingatkan pelajar supaya memberitahu ibu bapa untuk meletakkan nama dan nombor telefon kamulah di atas barangan tersebut supaya untuk memudahkan proses edaran nanti. Selain itu, pihak BPPL dan pihak Majlis Perwakilan Pelajar pada sesi kali ini telah merangka satu aktiviti sukan secara atas talian ICL 2.0 yang mana kita akan jalankan pada masa yang terdekat. Format ICL 2.0 ini berbeza dengan ICL 1.0 yang kita jalankan pada tahun lepas, yang mana ICL 2.0 kali ini kita lebih utamakan ataupun kita akan jalankan aktiviti e-games. Sebagai contoh, kita akan adakan perlawanan PUBG,
Mobile Legends dan sebagainya. Jadi saya harap pelajar bolehlah mengikuti aktiviti yang akan dijalankan nanti. Sekiranya pelajar ingin mendapatkan maklumat lanjut, bolehlah berhubung dengan Biro Aktiviti Sukan Majlis Perwakilan Pelajar. InsyaAllah hadiah yang cukup lumayan akan menanti para pemenang. Jangan lepaskan peluang ini ya. Seterusnya, perkara yang saya ingin kongsikan adalah berkenaan dengan pengambilan pelajar baru bagi sesi Julai 2021. Saya mohon kerjasama semua pelajar untuk menghebahkan perkara ini kepada rakan ataupun saudara. Mana tahu ada yang berminat untuk mengikuti program sepenuh masa. Untuk makluman semua, pada sesi Julai 2021 yang akan datang, ILP Miri akan menawarkan beberapa kursus SKM tahap 3 dan juga DKM tahap 4. Antaranya sijil teknologi pemasangan paip minyak dan gas, sijil teknologi telekomunikasi, sijil teknologi komputer rangkaian, sijil teknologi elektrik dan juga diploma kemahiran Malaysia tahap 4 teknologi penyejuk bekuan dan penyamanan udara. Jadi ini antara 5 program yang kita tawarkan pada semester yang akan datang. Jadi mana-mana yang berminat, mana tahu ada rakan ataupun saudara yang ingin melanjutkan ke peringkat sijil dan diploma kemahiran Malaysia, bolehlah membuat permohonan di www.ilpmiri.gov.my. Okey, pada portal tersebut bolehlah klik pada program yang ditawarkan, carilah ikon sepenuh masa dan mohonlah di situ. So proses permohonan kita buat secara atas talian, jadi tak perlulah hadir ke ILP Miri bagi membuat permohonan. So saya harap pelajar boleh membantu saya untuk mewar-warkan perkara ini kepada rakan ataupun saudara masing-masing. Di pagi ini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Tahun Baru Cina 2021 kepada semua pelajar yang meraihkannya. Semoga pada tahun ini sambutan Tahun Baru Cina lebih bermakna walaupun terpaksa disambut dengan secara bersederhana dan terpaksa mengikuti SOP yang ditetapkan. Jadi selamat Hari Raya Kongsi Pak Cai. Saya juga mengambil kesempatan untuk merakamkan sekalung tahniah dan syabas kepada semua barisan Majlis Perwakilan Pelajar kerana dapat menjayakan majlis perhimpunan kita pada pagi ini. Saya percaya tanpa usaha daripada kalian, sudah tentu majlis perhimpunan kita pada kali ini kita tak dapat jalankan. Akhir kata daripada saya, sentiasalah semua pelajar menjaga kebersihan diri dan sentiasa mengamalkan SOP yang telah ditetapkan. Semoga kita semua dapat dijauhi dari mendapat wabak COVID-19 ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Soyono bin Sunarti di atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, tanpa membuang masa lagi, majlis dengan ini menjemput Encik Mustal bin Mahmud selaku pengarah ILP Miri untuk menyampaikan amanat kepada kita semua. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada barisan kaki tangan ILP Miri, kepada bahagian pengurusan pelajar, kepada MPP kerana menyediakan satu platform yang baru di dalam kehidupan norma baharu untuk kita dapat meneruskan aktiviti institut. Dan pada hari ini adalah satu sejarah
kerana kita dapat bersama dalam perhimpunan kali pertama pada tahun 2021 secara maya. Dan insyaAllah aktiviti ataupun perhimpunan seperti ini akan kita teruskan sepanjang tahun pada tahun ini mengikut SOP yang dilaksanakan oleh MKN. Jadi para pelajar yang saya kasihi sekalian, rasanya tidak terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Sudah pasti pada tahun 2021 ini kehidupan yang lebih mencabar kerana kita terpaksa melalui satu kehidupan norma baharu yang tidak pernah kita lalui selama ini. Mahu tidak mahu kita kena akur dan patuh kepada SOP yang telah ditetapkan bagi memastikan semua kita dalam keadaan yang sihat dan dijauhkan daripada COVID-19. Dan untuk makluman para pelajar sekalian, cabaran utama pada tahun 2021 ialah bagaimana untuk kita dapat melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan dengan mengamalkan kehidupan norma baharu. Baru-baru ini kita terpaksa melaksanakan PDP secara hybrid, iaitu pembelajaran teori secara online, manakala pembelajaran amali mengikut jadual secara berperingkat kerana untuk memastikan semua warga institut dalam keadaan sihat dan kita dijauhkan daripada wabak virus COVID-19. Sudah pasti untuk mengikuti pelajaran PDP secara hybrid ini memberi satu cabaran baru kepada kita semua, khususnya para pelajar sekalian, kerana seperti kebiasaan PDP kita laksanakan secara bersemuka. Tetapi inilah cabaran besar kita sebagai seorang pelajar. Walau bagaimanapun ini bukan satu perkara yang menghalang untuk kita mencapai ataupun meneruskan kehidupan kita sebagai seorang pelajar. Sebab itu saya tekankan bahawa pembelajaran secara hybrid ataupun kaedah lain perlu kita jadikan satu cabaran dalam kehidupan kita dan kita perlu meneruskan dan mengikutinya dengan penuh keyakinan supaya kita tidak ketinggalan dari segi pembelajaran kerana disebabkan oleh PKPB yang sekarang ini telah dilaksanakan di negeri Sarawak, khususnya di bahagian ini, dan PKP di seluruh Malaysia. Kerana bagi saya paling penting sekarang ini adalah kesihatan. Apabila kita sihat, sudah pasti kita boleh melaksanakan aktiviti-aktiviti yang lain. Kalau kita tidak sihat, maka yang lain semua tidak dapat kita laksanakan. Sebab itu, kesihatan nombor satu. Sebab itu, saya nasihatkan para pelajar semua supaya menjaga kebersihan, kesihatan, amalkan SOP yang telah ditetapkan. Kita kena amalkan SOP 3W, wash, wear, warm. Iaitu kita sentiasa membasuh tangan setiap masa. Kalau boleh, setiap sejam kita kena basuh tangan supaya pastikan kita dalam keadaan yang bersih. Dan kita jangan leka. Setiap masa kita kena pastikan kita memakai mask supaya kita terelak daripada jangkitan virus ini. Dan pastikan kita sentiasa patuh dan juga maklum tentang perkembangan terkini, arahan-arahan terkini, sama ada daripada KKM, MKN maupun daripada pihak pengurusan institut. Dan satu lagi, kita kena sentiasa amalkan 3C, iaitu kita kena elakkan crowded place, confined space, close conversation. Jadi perkara-perkara ini, especially dari segi penjarakan fizikal, perlu menjadi amalan, dan ini adalah cabaran dalam kehidupan kita di asrama contohnya. Walaupun kita berada di asrama, walaupun kita sudah melepasi 14 hari di asrama dalam keadaan yang sihat, tetapi kita jangan leka. Perkara-perkara ini menjadi satu amalan dan kita kena pastikan kita sentiasa patuh kepada
SOP yang telah ditetapkan. Untuk makluman para pelajar sekalian, kehidupan baru ataupun SOP dan juga cabaran pandemik COVID-19 ini bukan menghalang untuk kita meneruskan aktiviti-aktiviti yang lain. Saya telah berbincang dengan bahagian pengurusan pelajar kerana setiap tahun bermula pada tahun lepas kita menganjurkan ICL, Interim Champion League, bermula pada 2020 dan pada 2021 pada tahun ini, walaupun dalam keadaan kehidupan norma baru, InsyaAllah kita akan menganjurkan juga ICL 2021 sebagai salah satu aktiviti tambahan kepada para pelajar supaya kita boleh mengikuti kehidupan yang seronok sama ada di asrama ataupun semasa pembelajaran ataupun di luar waktu pembelajaran. Yang mana ICL 2021 ini kita akan laksanakan secara maya. Kalau dulu tahun lepas kita bermain bola di padang, tetapi pada tahun ini kita bermain bola di atas skrin handphone masing-masing. Jadi ini adalah satu daripada inisiatif yang dilaksanakan oleh bahagian pengurusan pelajar supaya kita sentiasa kreatif, inovatif di dalam melaksanakan aktiviti dalam keadaan kehidupan norma baru. Dan satu lagi yang akan kita anjurkan pada tahun ini ialah pertandingan kreativiti dan inovasi. Pada tahun sebelum-sebelum ini, MSciTech kita laksanakan secara kita buat pameran dan peserta semua akan hadir di tempat atau venue yang kita telah tetapkan. Tetapi kali ini kita akan buat penganjuran MSciTech 2021 secara maya. Dan pastinya projek-projek dan juga produk-produk bercirikan ataupun bertemakan IR 4.0 ini perlu dicipta, perlu difikirkan lebih awal. Jadi saya harap para pelajar semua bersama dengan pensyarah-pensyarah di bengkel dapat memikirkan idea-idea baru untuk kita ketengahkan di dalam pertandingan MSciTech pada tahun 2021. InsyaAllah mungkin ada masa lagi untuk kita memikirkan idea-idea dan mereka cipta produk-produk baru kerana kemungkinan MSciTech ini kita akan adakan sekitar semester 2 pada sekitar Ogos September pada tahun 2021. Rasanya saya tidak akan bercakap panjang dalam perhimpunan pertama kita secara maya pada tahun 2021 ini. Jadi untuk saya mengakhiri, sebelum saya akhiri ucapan saya pada hari ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat tahun baru Cina pada tahun 2021 kepada para pelajar yang merayakan dan juga kaki tangan yang terlibat. Yang paling penting kita berseronok, tetapi jangan kita leka dan lupa kita berada dalam keadaan kehidupan norma baru yang perlu dan pasti SOP perlu diberi penekanan kerana kesihatan, kehidupan yang harmoni adalah perkara nombor satu yang perlu kita tekankan dalam kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi kepada bahagian pengurusan pelajar dan juga kepada MPP kerana menyediakan satu platform yang baik untuk kita bertemu dalam siri perhimpunan seterusnya pada masa akan datang. Itu sahaja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Mustal bin Mahmud di atas ucapan beliau. Mudahan perkara yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Bunga seroja di atas parang, jatuh ditimpa buah beranan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Dengan ini berakhirlah perhimpunan pelajar bulan Februari 2021. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Adik-adik yang dikasihi sekalian, dalam kehidupan kita pasti kita tidak boleh lari daripada satu perkara yang dinamakan masalah. Tetapi yang paling penting adalah
cara kita merespon atau menghadapi masalah yang berlaku. Jom sama-sama kita mengambil motivasi atau pengajaran daripada 3 benda, iaitu daripada kentang, telur dan biji kopi. Ketiga-tiga benda tu kalau kita siram dengan air panas ataupun kita rendam dengan air panas, secara tidak langsungnya akan merubah sifat asal daripada 3 benda tu. Kentang yang keras akan menjadi lembik, telur yang cair akan menjadi keras, dan yang paling unik adalah biji kopi. Apabila kita siram dengan air panas ataupun kita rendam dengan air panas, nya akan merubah airnya dan mengeluarkan sesuatu yang baru daripada biji kopi. Apa yang boleh kita ambil adalah kadang-kadang sesetengah orang yang nampak kuat daripada luar, daripada fizikalnya, badan tagap, muscle sia situ. Tapi apabila nya ditimpa masalah, nya akan menjadi lemah dan tidak boleh menyelesaikan masalah tersebut. Seperti kentang. Ada setengah orang yang nampak seperti lemah. Tetapi apabila masalah menimpanya, nya menjadi semakin kuat untuk menyelesaikan masalah seperti telur. Manakala ada setengah orang apabila nya ditimpa masalah, nya boleh merubah masalah yang menjadi sesuatu kelebihan untuk dirinya. Seperti biji kopi. Biji kopi disiram air panas, bijinya tetap ada, tapi nya merubah air dengan mengeluarkan aroma yang wangi, aroma yang khas daripada biji kopi. Jadi adik-adik, jangan takut sekiranya kita ditimpa masalah. Jadilah seperti telur ataupun seperti biji kopi dalam menghadapi ataupun untuk merespon masalah yang kita hadapi. Jangan jadi seperti kentang yang kuat pada awalnya dan akan jatuh apabila ditimpa masalah. Renung-renungkan dan selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
smile